Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha'. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina fathan qariba ya fattahu ya 'alim. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wasta'mil abdanana fi ta'atik. Allahumma iftah 'alaina fi 'ulumil aqliyah wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah menunjukkan dan menzahirkan kesan daripada sifat kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga tertera dan jelas kita melihat diri kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah manifestasi dan juga penzahiran kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala zahirkan lagi kasih sayangnya kepada kita setelah kita menunaikan solat fardu secara berjemaah, seperti mana yang telah ditunjuk ajar di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dipilih pula untuk berada di dalam majlis ilmu di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala dengan niat iktikaf yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita kesempatan, yang mana setiap detik dan setiap saat kita beriktikaf di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, maka setiap saat yang berlalu dikira ibadah, dikira ganjaran pahala yang tidak putus-putus sehingga dia keluar daripada masjid. Dan selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk sekalian alam, yang membawa makna dan juga hakikat kasih sayang dan kecintaan yang ianya terkandung di dalam makna rahmat itu, bukan hanya untuk manusia, bukan hanya untuk tumbuh-tumbuhan, haiwan, tetapi untuk setiap alam, alam zahir dan alam batin, alam gaib, alam akhirat, alam ruh, alam jin, dan seluruh alam, rahmatan lil alamin. Baginda adalah penghulu kita, Nabi dan Rasul kita, pemberi syafaat kita. Dan selawat dan salam ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabatnya dan mereka yang mengikuti mereka dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memilih dan mengundang kita untuk duduk dalam sebuah taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, iaitu majlis ilmu. Yang mana dengan kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat insya-Allah kepada kita semua dalam menyuluh perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanda Allah inginkan kebaikan pada diri kita. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan padanya, maka Allah Subhanahu wa taala memberi dia taufik untuk memperdalami ilmu agama. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Adakah sama martabat orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Maka sudah pasti tidak sama sekali martabat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala bertanya, adakah sama martabat orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu? Di mana Allah SWT berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm.
dan telah menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, para malaikatnya, dan juga mereka yang diberi ilmu. Maka demikian martabat yang Allah SWT letakkan penyaksian terhadap ketuhanan Allah itu, syahidallahu annahu, Allah menyaksikan bahawa dirinya tidak ada Tuhan melainkan Dia, dan siapa lagi yang menyaksikan? Wal malaikatu, para malaikatnya, wa ulul ilm, dan juga orang-orang yang berilmu. La ilaha illallah wal azizul hakim. Dan Allah berfirman pula, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan dan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walladhina utul ilma darajat, dan Allah melebihkan pula darjat yang tinggi daripada kalangan orang yang beriman itu, mereka yang memiliki ilmu. Ilmu yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah ilmu yang wajib dipelajari, yang dengannya ibadahnya menjadi sah, amalannya menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, iman dan iktikadnya sah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tenggelam di dalam ilmu yang menyebabkan dia lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lebih ditenggelam dalam ilmu dia mengenal Allah, lebih tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia mempercukupkan dirinya dengan ilmu-ilmu yang wajib, iaitu tauhid, fikah dan tasawuf, maka kemudian ilmu yang dia perlu tenggelam sehingga akhir hayat hidupnya adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kerana ianya adalah lautan yang tidak bertebing. Suatu ilmu yang lautannya tidak ada tepian. Seseorang itu boleh tenggelam dan tenggelam. Ambil salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, tenggelam dalam satu sifat itu, belum habis tenggelam, masuk pula sifat yang kedua, belum habis tenggelam, masuk pula sifat yang ketiga. Tidak ada tepian. Dan itu baru sifat-sifat Allah. Bagaimana dengan setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Maka satu persatu mempunyai makna yang signifikan, yang apabila seseorang itu menghayati, menjiwai, mengerti makna yang terkandung di dalamnya, dan apakah kesan penzahiran daripada nama itu pada alam ini, maka seseorang itu akan tenggelam dalam ma'rifatullah, dan ianya tidak mempunyai dasar, tidak mempunyai lantainya. Ianya begitu dalam, dan seseorang itu boleh terus fillah. Itu dikatakan sebagai fillah, fana fillah. Lebur dirinya di dalam ma'rifatullah, di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang mana mengenal Allah itu adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada malam ini kita sambung semula kitab pengajian Ayyuhal Walad yang dikarang oleh Imam Ghazali rahmatullah alaih. Kitab ini adalah berkaitan dengan ilmu hati ataupun ilmu yang menyentuh kepada kerohanian, bagaimana seseorang itu membersihkan hatinya, bagaimana seseorang itu menyucikan jiwanya, menjernihkan sanubarinya di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum itu mari kita bacakan Ummul Kitab kepada Imam Ghazali. Mudah-mudahan kita semua diberi keberkatan ilmu, diberi cahaya-cahaya makrifah, dan juga nur limpahan seperti mana yang dilimpahkan kepada Imam Ghazali. Mudah-mudahan ianya juga dituangkan ke dalam jiwa kita. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, kita berada pada muka surat ke-42, nasihat yang ke-13. Kita telah menyentuh dan kita telah masuk di dalam bab ini, dan kita telah menerangkan separuh daripada perenggannya. Hari ini kita akan menyambung daripada sifat ataupun perkara yang ketiga daripada sifat kesempurnaan bagi seorang salik,
Salik adalah orang yang berjalan, yang menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita ingatkan bahawa perjalanan ini bukan perjalanan yang melibatkan fizikal, bukan melibatkan ukuran jarak, tapi ini adalah perjalanan hati, ini adalah perjalanan rohani. Bagaimana seseorang itu meraih kedekatan dan kehampiran kepada Allah sehingga dia benar-benar merasa kebersamaan Allah, sehingga seseorang itu benar-benar merasa Allah di dalam hatinya. Baik, wajib ke atas seorang salik yang menjalani jalan akhirat bahawa dia menyempurnakan 4 macam sifat. Yang pertama, i'tikad yang benar, kita telah jelaskan sebelum ini. Yang kedua, bertaubat dengan taubat nasuha, juga kita telah menyentuhnya pada pengajian yang lepas. Dan pada malam ini kita masuk yang ketiga, iaitu meminta halal daripada semua musuh dan makhluk, sehingga engkau tidak akan dituntut pada hari kiamat nanti. Maka setelah seseorang itu memperoleh akidah yang benar, i'tikad dan kepercayaan berkenaan dengan yang gaib, yang bermula dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pengkajian dan pengambilan ilmu mengenai sifat-sifat Allah, nama-nama Allah dan juga perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian seseorang itu bertaubat, iaitu dia membersihkan hatinya daripada segala macam kotoran. Dia menyesal di atas segala perbuatannya dan dia berazam untuk dia tidak kembali lagi kepada perbuatan dosa dan maksiat. Dan langkah yang berikutnya untuk seseorang itu menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dia membereskan apa yang belum dibereskan antara dia dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana manusia itu ada 2 dimensi, satu berbentuk horizontal dan suatu berbentuk vertikal. Suatu yang berbentuk vertikal iaitu hablum minallah, hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan hubungan yang berbentuk horizontal iaitu hablum minan nas, iaitu hubungannya dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, hubungannya dengan manusia. Maka untuk seseorang itu menuju Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia perlu melepaskan dirinya daripada segala macam penyangkut yang menyebabkan dia terbantut dalam perjalanannya. Apakah ia? Iaitu apa sahaja hak yang pernah dia kurangi, apa-apa hak manusia yang pernah diambil, sama ada secara sengaja ataupun tidak sengaja, hendaklah dia meminta halal daripada semuanya. Maksud daripada meminta halal, yang pertama memohon maaf daripadanya, dan yang kedua adalah memohon halal, iaitu minta dihalalkan apa yang telah diambil. Jika tidak dihalalkan, maka hendaklah dia memulangkan. Maksudnya juga memulangkan barang yang telah diambil daripada mana-mana makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jika seseorang itu dia ingin berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala dan hubungannya dengan manusia masih belum beres, dia ada hutang dengan manusia dan dia mampu untuk membayarnya tetapi dia menundakannya, dia menangguh-nangguhkannya tanpa keuzuran, tanpa sebab, maka perjalanannya masih terbantut. Ataupun ada mana-mana hak yang diambil daripada manusia lain dan dia tidak memulangkannya atau tidak meminta halal daripadanya, maka perjalanannya masih terbantut. Apa maksud perjalanan terbantut? Maksudnya kerohaniannya tidak dapat terbang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rohaninya, hatinya payah untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu mengatakan ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajiduhu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Maksud menjaga Allah adalah menjaga hak-hak Allah, menjaga apa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan di atas muka bumi ini. Kerana apa sahaja yang Allah Ta'ala ciptakan daripada makhluknya, segalanya mempunyai kesinambungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana setiap makhluk adalah merupakan kesan daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap makhluk ada kesan daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang mewujudkannya, yang menciptakannya, yang memperjalankannya, yang mempergerakkannya, yang mempertuturkannya. Segalanya adalah daripada kekuatan Allah, daripada kudrah Allah, daripada iradah Allah. Maka seseorang itu hendaklah berwaspada apabila dia
bermuamalah ataupun berinteraksi dengan makhluk, kerana berinteraksi dengan makhluk itu pada erti kata yang sebenarnya dia sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang bersangka baik kepada makhluk, sebenarnya dia bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang membantu makhluk, sebenarnya dia membantu Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang berterima kasih kepada makhluk, pada erti kata yang sebenarnya dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang mensyukuri ataupun seseorang yang menghargai orang lain, yang menghargai makhluk Allah, manusia, maka sebenarnya dia menghargai Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka sebenarnya dia tidak sampai kepada hakikat syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, berterima kasih kepada makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala perjalankan dia untuk memberi kamu sesuatu, untuk mengurniakan dia sesuatu yang Allah Ta'ala jadikan dia sebagai suatu alat mekanisme untuk sampaikan sesuatu. Sebenarnya hakikatnya Allah yang memberi. Hakikatnya Allah yang menganugerahkan. Allah tak perlukan makhluk, tetapi Allah jadikan dunia ini darul asbab, dan mana manusia yang dijadikan asbab oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampaikan rezekinya, untuk sampaikan hadiah, untuk sampaikan kurniaan dan anugerah pemberian kepadanya, maka kita berterima kasih kepadanya. Dan kita tidak ragu-ragu bahawa terima kasih kita kepadanya itu adalah hakikat sebenarnya kita berterima kasih kepada Allah. Maksud kita berterima kasih, maksudnya kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin, dalam sebuah hadis qudsi menyebut bahawa ada seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Wahai hamba-Ku, dahulu aku tidak berpakaian. Kenapa kamu tidak memberi pakaian kepada aku? Wahai hamba-Ku, dahulu aku lapar. Mengapa engkau tidak memberi aku makan? Dahulu aku dahaga. Kenapa engkau tidak beri aku minum? Dahulu aku sakit. Kenapa kau tak ziarah aku? Kenapa kau tak jenguk aku?" Hadis ini riwayatnya sahih, jangan ragu-ragu. Maka hamba tadi mengatakan, "Wahai Allah, engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Rabbul Alamin. Bagaimana engkau boleh berpakaian? Bagaimana engkau boleh makan? Bagaimana engkau boleh minum? Engkau Rabbul Alamin, wahai Allah, bagaimana engkau boleh sakit?" Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, "Tidakkah kamu perhatikan ketika kamu di dunia dahulu, ada hamba-Ku yang si fulan itu dia berlapar, dia perlukan makanan, kenapa kau tak beri makanan kepadanya? Tidakkah kau tahu bahawa kalau kau memberi makan kepadanya, kau akan jumpa aku di sisinya? Dahulu, tidakkah engkau tahu bahawa si fulan itu, hamba-Ku itu dahaga, haus, kenapa kau tidak beri minum kepadanya? Tidakkah engkau tahu kalau engkau beri minum kepadanya, engkau akan bertemu dengan aku di sisinya? Wahai hamba-Ku, dahulu si fulan itu dia sakit. Kenapa kau tak jenguk dia? Kenapa kau tak ziarah dia? Kenapa kau tak sempurnakan hajat-hajatnya sebagai seorang yang lemah, sebagai seorang yang sakit? Tidakkah engkau tahu kalau engkau menziarahinya dan memenuhi hak-haknya, kau akan menjumpai aku di sisinya?" Maka daripada hadis ini kita mendapat tahu bahawa segala pergerakan hamba dan juga makhluk di atas dunia ini adalah sebenarnya Allah yang mempergerakkannya. Segalanya dengan pergerakan Allah. Segalanya dengan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang kita lihat, segalanya adalah penzahiran sifat dan juga perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu dalam surah Al-Baqarah
Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu menghadap dan di mana saja kamu berpaling, di situ wajah Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud wajah Allah? Maksud wajah bukan muka di sini. Bahasa Arab, wajah mempunyai banyak makna. Tapi yang boleh kita ertikan di sini adalah aspek, suatu aspek daripada Allah, daripada satu sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menunjukkan kebesarannya, Allah menunjukkan sifat jalalnya, Allah menunjukkan sifat jamalnya. Ada suatu sisi yang lain Allah Taala tunjukkan sifat kamalnya. Apakah sifat kamal? Sifat kesempurnaan Allah. Sifat jamal, sifat keindahan Allah. Sifat jalal, sifat keperkasaan Allah. Sifat azim, sifat kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang muncul di hadapan kita pasti antaranya adalah penzahiran sifat jalal Allah, sifat jamal, sifat kamal dan juga sifat azim. Tidak ada sesuatu pun yang terpisah daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu di dalam Al-Quran, apabila Allah Ta'ala berbicara mengenai hak-hak antara manusia dengan manusia, maka akan diberi details yang terperinci. Kalau perhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu benar, ianya penting, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberinya secara rambang. Ittaqullah, takuti Allah. Tapi apabila berbicara mengenai makhluknya, hambanya, katakan wanita, Allah ingin ingatkan manusia mengenai wanita. Satu surah terus diturunkan oleh Allah yang dinamakan sebagai An-Nisa, hukum hakam mengenai wanita sahaja. Mengenai wanita, bagaimana seseorang suami deal dengan seorang wanita. Bagaimana seorang lelaki berinteraksi dengan seorang perempuan. Bagaimana kalau wanita itu ditalak, bagaimana iddahnya, berapa bulan iddahnya, kalau ditalak secara hidup, kalau kematian suami berapa hari, berapa bulan daripada iddahnya. Kemudian pewarisan, ini juga antara makhluk dengan makhluk. Waris, kalau seseorang meninggal, si isteri dapat berapa, si suami dapat berapa, anak lelaki dapat berapa, anak perempuan dapat berapa. Huraian yang terperinci apabila datang dengan perhubungan antara makhluk. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita perhatikan perhubungan kita makhluk supaya kita tidak kurangi hak mereka, kita tidak menganiayai dan juga menzalimi hak mereka. Maka Imam Ghazali mengatakan, langkah berikutnya seseorang itu ingin berjalan menuju Allah, meminta halal daripada semua musuh, ataupun memohon maaf daripada semua makhluk, kata Imam Ghazali, sehingga engkau tidak akan dituntut pada hari kiamat nanti. Baik, ulama mengatakan ada suatu kategori dosa yang boleh dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, zambun yughfar, iaitu dosa yang boleh diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, zambun la yughfar, iaitu dosa yang tidak sama sekali dapat diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak ada possibility langsung untuk dimaafkan. Dan yang ketiga, zambun la yutrak, iaitu dosa yang tidak dibiarkan ataupun dosa yang tidak ditinggalkan ataupun dosa yang tergantung maksudnya. Baik. Yang pertama, zambun yughfar, dosa yang ada possibility mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dosa yang seorang hamba itu lakukan antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia yang tidak melibatkan mana-mana makhluk. Dosa itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seperti solat, katakan, ataupun puasa, ada dosa-dosa yang berkaitan dengan solat, ada dosa-dosa yang berkaitan dengan puasa, ada dosa-dosa yang berkaitan dengan zakat, ada dosa-dosa yang berkaitan dengan haji, ada dosa-dosa yang berkaitan dia tidak sempurnakan hak Al-Quran, ada dosa-dosa yang dia leka, dia lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dosa yang antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ ada possibility untuk dia diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ada juga kemungkinan dia tidak diampunkan Allah.
Tetapi dosa-dosa dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada ruang untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah inginkan, Allah ampunkan, dan jika Allah inginkan, dia tidak diampunkan. Tetapi possibility untuk dia mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di situ ada. Yang kedua, zambun la yughfar, dosa yang sama sekali tidak boleh diampunkan oleh Allah. Bermakna tidak ada ruang, tidak ada possibility, tidak ada kemungkinan langsung untuk dia diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah satu dosa, iaitu dosa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik yang dimaksudkan adalah syirik jali ataupun syirik akbar. Syirik yang jelas, terang, syirik yang besar, iaitu syirik menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, menduakan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mempercayai ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menyembah Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia syirik jali, syirik besar. Orang yang syirik seperti ini, orang yang murtad keluar daripada agama Islam, tidak ada kemungkinan untuk mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa syirik adalah dosa yang tidak terampun. Kalau tidak diampunkan, bagaimana dia nak menebus dosanya kalau dia telah tersedar daripada kesalahannya? Maka tidak boleh bertaubat. Taubat tidak akan diterima untuk syirik. Satu-satunya cara untuk dia masuk balik dalam agama Islam, ucap balik syahadah, mula semula, buku baru sebagai orang Islam. Apa saja amalan yang telah dilakukan sebelum itu telah terhapus. Ada perselisihan pendapat, ada kata dapat cover balik, ada ulama mengatakan ia telah terhapus, ia bermula buku baru setelah dia mengucapkan syahadah, setelah dia mensyirikkan Allah ataupun dia murtad daripada agama Islam. Maka dosa syirik, zambun la yughfar, dosa yang tidak sama sekali boleh diampunkan ya Allah. Dan dosa yang ketiga, zambun la yutrak, dosa yang tergantung, dosa yang tak dibiarkan oleh Allah SWT begitu sahaja. Bermakna ia perlu dibereskan. Ianya adalah dosa yang dilakukan antara makhluk manusia. Yang ini ianya dosa yang tergantung. Selagi mana manusia itu tidak memaafkannya ataupun menghalalkan perkara yang dianiayai ataupun diambil haknya dengan cara yang batil ataupun dengan cara yang zalim, maka ini tidak beres di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah serahkan kepada tuan empunya hak tersebut. Jika pemilik hak tidak memaafkan, demikian Allah Subhanahu Wa Taala akan perlakukan kepadanya. Maka Allah juga tidak menghalalkannya. Ini dinamakan sebagai zambun la yutrak, dosa yang tergantung. Kerana itu ulama mengatakan sebenarnya dosa dengan manusia ini lebih susah, lebih berat daripada dosanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa dengan Allah lebih besar. Dosa dengan Allah lebih besar daripada dosa kita dengan makhluk. Tapi dosa kita dengan makhluk lebih berat daripada dosa kita dengan Allah. Dia ada beza. Dosa yang lebih besar dan dosa yang lebih berat. Kita buat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu besar. Sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, kerana kita menderhakai Allah, kerana kita mengingkari Allah. Tapi suatu dosa yang susah, yang payah, yang liat, yang berat, yang dahsyat, itu antara makhluk dengan makhluk. Kerana Allah tidak mengampunkan seseorang kecuali orang itu memaafkan orang tersebut. Sehingga orang itu menghalalkan apa yang telah diambil haknya. Maka kerana itu, jika seseorang itu pernah mengambil hak orang lain, walaupun sekecil mana pun barang tersebut, dan hendaklah dia mencari orang tersebut untuk memulangkannya semula barang itu. Walaupun paperclip, walaupun pemadam, walaupun pengorek pensil, walaupun pensel sekalipun, walaupun pen, apabila ianya bukan hak kita, maka kita akan dituntut di hari akhirat. Kerana satu sen pun diambil di atas dunia ini dengan cara yang batil, satu sen itu, yang kecil itu, yang kita nampak seperti tidak ada apa-apa, ianya akan dihadirkan di hari kiamat. Tidak ada sesuatu yang kecil, tidak ada sesuatu yang besar, kata Allah dalam surah Kahfi.
melainkan ianya akan dizahirkan dan dihadirkan di hadapan manusia, dan kamu perlu bereskan satu persatu. Dan jika seseorang itu tidak mendapati orang ataupun pemilik kepada barang tersebut, maka hendaklah dia bersusah payah dan bermujahadah mencari dengan bersungguh-sungguh pewaris ataupun orang yang mewarisi pusaka daripada orang pemilik tersebut. Cari anaknya, cari saudara maranya, cari isterinya, cari kaum kerabatnya, cari saudara maranya yang ada kena-mengena. Pulangkan semula. Jika masih tak jumpa juga, sudah mencari. Dahulu kita pernah ambil duit seseorang, katakan. Ambil dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Ya. Ambil dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Sama ada dengan pinjam, dengan niat kita janji nak bayar balik. Tiba-tiba mungkin dia berpindah ke tempat lain, kita berpindah ke tempat lain. Cari nombor kontak. Lagi-lagi zaman sekarang kita ada Facebook, kita ada grup WhatsApp. Kadang-kadang dia berada dalam grup yang sama. Cari sehingga dapat dengan bersusah payah, dengan bersungguh-sungguh. Jika tidak dapat juga, cari warisnya. Jika waris juga tidak dijumpai, setelah kita bersusah payah dan mujahadah mencari pewaris daripada pemilik itu, maka sedekahkan nilai barangan yang kita ambil itu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sedekahkan kepada orang yang berhajat, ataupun anggarkan berapa nilai sesuatu barang tersebut dan wang ringgit itu disedekahkan. Ya Allah, aku sedekahkan ini dan kau sampaikanlah pahala ini kepada si pemilik itu. Ya Allah, aku telah bersungguh-sungguh mencari pemiliknya tapi tidak dijumpai. Aku mencari pewarisnya tidak dijumpai. Ya Allah, sampaikanlah pahala sedekahku ini kepadanya. Allah nak tengok kesungguhan seorang hamba itu. Jangan dia belum mencari, tiba-tiba dia terus bagi. Allah lihat kejujuran hati seorang hamba. Allah nak tengok kita punya kesungguhan. Kita tunjukkan kepada Allah kesungguhan kita, kejujuran, sidik hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW mengatakan di hari akhirat kelak Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjukkan kepada si punya barang tersebut, kamu mau maafkan dia dan ganjarannya adalah apa yang dibaca, apa yang disedekahkan untuk kamu. Demikian hebat pahalanya yang dia telah sedekahkan di atas nama kamu. Ataupun kamu tidak mahu memaafkannya. Maka diberi dua pilihan. Kamu nak maafkan dia, nak tuntut daripada dia juga, daripada apa yang dia telah ambil, ataupun kamu nak ambil pahala sedekah. Dia lihat kalau dia tuntut daripada barang yang diambil dahulu, dengan pahala sedekah yang telah dia buat di atas namanya, pahala sedekah lebih besar daripada apa kalau dia tuntut daripada barang yang dia pernah ambil tersebut. Maka pilihan yang dia akan ambil adalah sedekah di atas nama dia, yang ganjarannya adalah lebih besar daripada dia nak tuntut terhadap miliknya yang telah diambil, haknya yang telah diambil. Demikian. Baik, jika seseorang itu tidak ada harta, katakan dia nak pulangkan, dan dia barangnya sudah tidak ada, dan dia pula miskin, tidak ada wang ringgit untuk memulangkannya, dan dia waris pun tak jumpa dan sebagainya, untuk meminta halal, maka bacakan Al-Fatihah untuknya. Bacakan, sedekahkan Al-Fatihah, sedekahkan bacaan Al-Quran. Dia akan melihat pahala Al-Fatihah itu adalah lebih besar daripada nak tuntut apa yang kita ambil nanti. Tetapi ini semua setelah kita tunjukkan kesungguhan kita yang bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita masih tidak ada kemampuan, mungkin kita kekurangan daripada beberapa segi kewangan dan ekonomi dan sebagainya, maka kita sedekahkan Al-Fatihah kepadanya. Al-Fatihah ini yang terakhir. Ini yang terakhir orang yang tidak ada harta langsung, dia dah tidak boleh apa-apa. Tapi dia nak berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sesuatu yang masih belum beres dengan makhluk Allah, dengan manusia. Maka bereskan dahulu. Kesungguhan yang Allah Ta'ala lihat tersebut yang menyebabkan perjalanan kita boleh maju lagi. Kerohanian kita kepada Allah. Kalau tidak, dia akan berada di takut yang lama. Kerana seseorang itu apabila ada tersangkut lagi dengan manusia, maka kerohaniannya akan tersangkut.
Pada suatu ketika Nabi Isa alaihissalam, dalam sebuah kitab oleh Imam Abu Ishaq An-Naisaburi, kitabnya yang berjudul Ar-Ra'isul Majalis, menyebutkan kisah-kisah mengenai Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang-orang yang mati. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam, dia boleh menghidupkan orang yang telah mati, sama ada yang baru meninggal ataupun yang telah lama dikuburkan. Seperti mana yang diterangkan di dalam Al-Quran, mukjizat Nabi Isa, yuhyil mauta, itu menghidupkan orang yang mati. Maka sebuah riwayat mengatakan pada suatu ketika Nabi Isa alaihissalam melalui di sebuah perkuburan, dan disingkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa orang ataupun penghuni di dalam kubur tersebut sedang diseksa dan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Isa alaihissalam ingin tahu apa sebab penghuni kubur ini diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia dapat berbicara dengan orang yang telah mati tersebut. Maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan orang yang telah mati itu di hadapan Nabi Isa alaihissalam. Kisah seperti ini bukan satu dua berlaku pada Nabi Isa, banyak kisah. Orang yang mati yang sudah dikuburkan hidup di hadapan Nabi Isa alaihissalam sebagai mukjizat yang dikurniakan oleh Allah kepada baginda Ruhullah Nabi Allah Isa. Maka apabila dia telah dibangkitkan oleh Allah, maka Nabi Isa alaihissalam bertanya, "Wahai fulan, apa yang menyebabkan kamu diseksa dengan begitu sekali, diazab oleh Allah? Adakah kamu meninggalkan solat ataupun kamu tinggalkan perintah Allah yang besar sehingga kamu diseksa sedemikian rupa?" Maka orang itu mengatakan, "Wahai Nabi Allah Isa, sungguhnya aku ini bukan orang yang meninggalkan solat, aku orang yang mengerjakan solat. Jadi apa gerangan kamu diazab dengan sedemikian rupa di alam kubur ini?" Maka orang itu mengatakan, "Wahai Nabi Allah Isa, aku dahulu ketika hidup adalah seorang yang bekerja sebagai pengangkat kayu api. Pada suatu hari aku diupah untuk mengangkat kayu api untuk dihantar kepada suatu tempat. Maka di dalam perjalanan aku berhenti untuk makan di suatu tempat. Maka setelah aku makan, aku dapati ada makanan yang terselit di celah gigi aku dan aku merasa tidak selesa. Dan aku telah mengumpil daripada kayu api yang aku angkat tersebut untuk diambil sedikit daripadanya untuk dijadikan pencungkil gigi. Aku gunakan pencungkil gigi tersebut untuk membawa keluar saki-baki makanan yang terselit di celah gigi aku. Dan wahai Nabi Allah Isa, pada ketika ini sudah 70 tahun aku dikuburkan. Aku telah diazab disebabkan pencungkil gigi itu yang aku tidak meminta maaf daripada Tuan empunya kayu api tersebut. Sampai sekarang wahai Nabi Allah Isa masih belum beres lagi di alam kubur. Kerana pencungkil gigi yang aku ambil hak orang lain tanpa aku meminta halal daripadanya." Pada suatu ketika, seorang ulama daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Imam Abu Yazid Al-Bustami. Beliau adalah seorang ulama yang ternama dan muktabar daripada kalangan Ahlus Sunnah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hidup lebih kurang 1000 tahun yang lepas. Beliau pada suatu hari keluar daripada rumahnya untuk menuju ke masjid untuk mengerjakan solat zuhur. Maka apabila beliau keluar daripada rumah, maka para pengikutnya ikut sama mengiringinya untuk ke masjid. Dalam perjalanan, tiba-tiba Imam Abu Yazid tersandung kaki kanannya dengan kaki kirinya dan dia ingin terjatuh. Hampir terjatuh, tangannya itu sempat untuk menongkat di salah satu pagar tanah di situ. Apabila sempat menongkat, maka beberapa debu tanah telah terjatuh kerana untuk menongkat dirinya supaya tidak tersembam ke atas bumi. Maka dia melihat ada beberapa debu tanah yang terjatuh daripada tembok tanah tersebut. Maka beliau bertanya kepada anak muridnya, "Milik siapa tembok ini?" Maka mereka mengatakan di balik sana adalah rumah
tembok ini adalah milik kepada rumah di sebelah sana, milik seorang penyembah api, seorang majusi. Maka Imam Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, bawa aku kepadanya. Maka anak muridnya mengatakan, wahai Imam, insya-Allah selepas solat kita semua akan bersama untuk menuju kepadanya. Namun sekarang jemaah sedang menunggu di masjid. Maka mungkin kalau diperkenankan Syekh untuk kita sempurnakan solat, kemudian kita bersama-sama ke rumah orang Majusi ini. Baik, kita berhenti sebentar untuk memberi laluan kepada azan. Baik, kita sambung daripada kisah Imam Abu Yazid Al-Bustami. Maka beliau diberitahu oleh anak muridnya, kalau boleh disempurnakan dahulu solat, kemudian akan terus menuju ke rumah Majusi tersebut untuk memohon maaf daripada beberapa debu yang telah terjatuh daripada tongkatan tangan daripada Imam Abu Yazid. Maka Imam Abu Yazid mengatakan kepada anak muridnya, baik, aku boleh menuruti saranan kamu dengan syarat kamu memberi aku jaminan bahawa aku boleh hidup setelah daripada waktu solat. Setelah daripada solat, kalau kamu jamin aku dan boleh bagi garanti kepada aku bahawa aku masih mempunyai hayat, aku masih mempunyai nyawa, maka aku boleh turuti saranan kamu. Maka anak muridnya mengatakan, wahai Syekh, nyawa adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, kami tidak dapat memberi jaminan kepadanya. Kerana nyawa manusia, roh manusia dan genggaman Allah Subhanahu Wa Taala tidak diketahui bila ajalnya. Maka Imam Abu Yazid mengatakan, jika demikian, bawa aku jumpa kepada orang Majusi ini sekarang juga. Maka Imam Abu Yazid sama anak muridnya datang daripada arah depan dan mengetuk pintu daripada rumah Majusi tersebut. Dan apabila dia keluar, maka Imam Abu Yazid menceritakan apa yang telah berlaku yang menyebabkan beberapa debu daripada tembok tanahnya itu telah terjatuh, dan dia ingin memohon maaf dan memohon halal daripada apa yang telah dilakukannya. Maka si Majusi tadi dia terperanjat dengan perbuatan dan tingkah laku Imam Abu Yazid Al-Bustami. Hanya kerana beberapa debu tanah perlu diminta maaf, perlu diminta halal, ini tidak difahami oleh si Majusi penyembah api tersebut. Maka dia berkata dan bertanya kepada Imam Abu Yazid, wahai Syekh, adakah agama kamu mengajarkan kamu sehingga sedemikian rupa, sehingga beberapa debu yang jatuh perlu diminta maaf, perlu diminta halal? Imam Abu Yazid mengatakan, inilah apa yang diajar oleh Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesuatu hak apabila ianya dikurangi ataupun diambil tanpa dia meminta halal daripada tuan empunyanya, maka dia akan dituntut di akhirat kelak. Dan seseorang itu, kata Nabi kami, bahawa dia boleh jatuh muflis hanya kerana dia dituntut di atas perkara yang diambil, walaupun sekecil mana pun. Ketika di dunia ini segalanya akan dizahirkan dan dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yaqulu ya laitani ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Hari apakah ini? Manusia tanya di hari akhirat. Hari apakah ini? Sehingga tidak ada sesuatu pun, sehingga sekecil-kecil perkara, sehingga sebesar-besar perkara dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan kami. Hari apa ini? Illa ahsaha, satu persatu akan diperhitungkan. Wa wajadu ma amilu hadira, mereka akan mendapati apa sahaja yang mereka lakukan dan perbuat ketika di dunia, segalanya akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yazlimu rabbuka ahada. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menzalimi sedikit pun kepada mana-mana hamba-Nya. Allah akan mengadili manusia. Sekecil mana pun hak manusia yang diambil, Allah akan tunjukkan keadilannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil mana pun kebaikan yang dilakukan oleh manusia, Allah akan tunjukkan
ganjaran dan pahalanya, dan sekecil mana pun, walaupun sebesar zarrah, walaupun sebesar atom daripada keburukan dan kejahatan yang dilakukannya, Allah akan tunjukkan kepadanya. Allah akan tunjukkan balasannya. Allah akan tunjukkan tuntutannya. Sehingga Nabi SAW mengatakan seorang itu asalnya datang dengan pahala dan ganjaran yang banyak, tiba-tiba di sana dituntut dan dituntut akhirnya menjadi muflis. Kenapa? Dituntut sehingga segalanya habis dan masih ada orang lagi yang menuntut kepadanya sehingga menyebabkan dosa orang lain terbeban kepadanya. Maka si Banjusi tadi mengatakan, kalau begitu indah benar agamamu wahai Syekh. Hulurkan tanganmu dan aku ingin masuk ke dalam agamamu, agama Islam. Maka dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik saja dia mengucap, rupa-rupanya keluarganya mendengar perbualan antara ayahanda mereka dengan Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Mereka semua keluar daripada rumahnya mengatakan, wahai ayah, jika kamu sudah bersedia untuk give up agama asal kita, kami juga sudah bersedia untuk give up agama kita dan masuk dengan agama baru yang baru saja kamu masuk. Maka mereka semua mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu keluarga masuk Islam. Imam Abu Yazid mengatakan kepada anak muridnya, sudah selesai, mari kita masuk dalam masjid, selesaikan solat kita. Satu keluarga dah masuk Islam. Satu keluarga dah masuk Islam. Akhlak yang ditunjukkan Imam Abu Yazid. Demikian Imam Abu Yazid yang mempunyai ilmu mengenai perkara ini mengetahui bahawa satu debu pun tidak dibiarkan kecuali diminta maaf. Ini tanda orang berilmu. Tanda orang berilmu nampak pada ketakutannya pada Allah Subhanahu Wa Taala, khasyahnya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja sesungguhnya orang yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah orang yang memiliki ilmu. Seorang yang memiliki ilmu, dia tahu betapa besarnya satu debu tanah yang diambil tanpa hak. Dan ini akhlak yang dipamerkan oleh Imam Abu Yazid, praktik kepada ilmu yang dimilikinya. Jika seseorang itu tidak mempunyai ilmu, maka waraknya kurang, takutnya pada Allah Subhanahu Wa Taala juga kurang. Ataupun jika dia ada ilmu tetapi imannya tidak mantap, kerana ilmu yang dimilikinya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ilmu itu tidak menumbuhkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dia memang langsung tidak punya ilmu, maka dia tidak hiraukan berapa banyak hak manusia diambil. Imam Abu Yazid Al-Bustami, kekhawatiran dan kecemasannya terhadap beberapa debu tanah yang dijatuhkannya, tapi manusia lain mengambil tanah berekar-ekar tanpa hak, tanpa batil, dan masih boleh ketawa berdekah-dekah. Imam Abu Yazid cemas kerana beberapa debu tanah, tapi ada manusia lain yang masih berdekah-dekah dengan ketawanya, gembira, hebat, kagum dengan kepintaran dan kebijaksanaannya, sehingga dia dapat mengambil hak orang lain di tangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan satu jengkal tanah yang diambil tanpa hak, satu jengkal tanah diambil secara batil, secara tanpa hak, di hari akhirat kelak Allah akan datangkan 7 petala bumi di bawah sejengkal tanah tersebut untuk digalungkan dan dibelenggu di atas leher orang yang mengambil tersebut. Bukan sejengkal tanah lagi, 7 petala bumi akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apabila mengambil sejengkal tanah, dia tidak mengambil sejengkal tanah, dia mengambil sejengkal tanah dan seluruh bumi yang berada di bawahnya. Segalanya adalah milik orang tersebut, bukan milik dia. Jika dia ambil walaupun sejengkal tanah, batu asas untuk adik-beradik sudah disusun, ini kamu, ini untuk Alung, ini untuk Angah, tapi pandai dia alihkan sedikit, sejengkal saja dia alihkan batu asas, batu pengukur tanah, supaya nak lebih sikit tanah dia. Allah datangkan yang sejengkal, walaupun seinci. Walaupun seinci. Kalau tak dialihkan batu, dia pandai main birokrasi. Dengan birokrasi itu, dia kagum dengan kebijaksanaannya. Hebat, ketawa berdekah-dekah, aku dapat ambil hak adik-beradik aku. Aku dapat ambil pakcik-pakcik aku punya tanah.
Allah akan datangkan di hari akhirat. Manusia ketawa di sini, dia akan menyesal, menangis, teresak-esak di akhirat kelak, di padang mahsyar. Mana dia nak cari? Maka meminta halal daripada semua makhluk, yakni daripada semua manusia, supaya engkau tidak dituntut pada hari kiamat. Begitu juga dengan seorang yang telah menganiayai ataupun telah menyakiti orang lain, dia memohon maaf daripada orang tersebut. Kadang-kadang seseorang itu merasa dirinya betul, dirinya di pihak yang benar, juga tidak mengapa. Akhlak Nabi SAW mengajarkan mohon kemaafan. Akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, jika kamu inginkan kemuliaan, maka mudah untuk kamu memaafkan orang lain, mudah untuk kamu memohon maaf. Walaupun kamu berada di pihak yang benar, Nabi SAW menyukai orang yang menutup persengketaan. Rasulullah SAW menyukai orang yang menutup perselisihan dan pergaduhan, pertelingkahan, pertikaian. Rasulullah mengatakan orang yang terbaik di antara kamu badi'u bisalam, orang yang mula-mula memberi salam. Di antara orang yang bersengketa, orang yang mula-mula memberi salam, itu yang terbaik, itu yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya akhiri dengan sebuah kisah di zaman Nabi Muhammad SAW berlaku kepada beberapa orang sahabat Nabi SAW dalam suatu majlis yang dihadiri oleh beberapa sahabat yang bernama Khalid ibni Walid, seperti Abdul Rahman bin Auf. Di dalamnya hadir Bilal bin Rabah. Di dalamnya ada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka dalam majlis, hanya para sahabat. Mereka sedang berbincang mengenai sesuatu perkara. Dalam perbincangan, dalam diskusi tersebut, masing-masing memberikan pendapat masing-masing. Khalid ibn Walid mengatakan pendapatku begini. Abdul Rahman bin Auf mengatakan begini. Abu Zar Al-Ghifari mengatakan pendapatku begini. Bilal mengatakan, wahai Abu Zar, pendapatmu itu menurutku kurang tepat. Menurutku pendapatku begini dan begini. Itu usulanku. Maka Abu Zar marah. Abu Zar mengatakan, wahai budak hitam, kamu menyangka bahawa pendapatmu lebih baik daripada pendapatku? Tanya Abu Zar. Apabila dikata saja budak hitam, Bilal bin Rabah terus mengadu kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Dia terus keluar daripada majlis, mengadu kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, Abu Zar mengatakan demikian dan demikian. Maka Nabi SAW minta dipanggilkan Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu menghadap Rasulullah SAW. Wahai Abu Zar, adakah kamu mengatakan dan memanggil Sayyidina Bilal sebagai budak hitam? Ya benar ya Rasulullah, dan aku menyesalinya. Adakah kamu tahu ini tidak patut seorang daripada kamu untuk memanggil seorang lain dengan perkataan yang hina? Wahai Abu Zar, ia tidak sepatutnya keluar daripada pertuturan kalimah kamu. Maka Abu Zar mula menangis, menerima tarbiyah daripada Murabbi Agung Nabi Muhammad SAW. Menangis teresak-esak dan menyesal di atas perkataannya kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu, dan terus beliau menyembamkan badannya ke tanah dan meletakkan pipinya di atas tanah dan mengatakan, Sayyidina Bilal, aku tidak akan mengangkat kepalaku daripada tanah sehingga kau menginjakkan kakimu di atas kakiku. Tanda kemaafanmu kepadaku. Injakkan kakimu di atas kepalaku, wahai Bilal. Aku mohon maaf, wahai Bilal. Aku mohon maaf di atas pertuturan dan perkataan yang aku keluarkan terhadapmu. Maka Sayyidina Bilal mengatakan, demi Allah, aku tidak akan memijak kakiku di atas kepala yang pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Bilal mengatakan, wahai Rasulullah, aku tidak sanggup untuk meletakkan tapak kakiku di atas kepala orang yang pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Abu Zar, bangkitlah. Kamu berdua adalah daripada kalangan orang yang berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan penuh tangisan mereka berdakapan. Sayyidina Bilal dakap Sayyidina Abu Zar, dan Abu Zar memeluk Sayyidina Bilal dengan penuh tangisan dan penuh permohonan maaf kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu. Ya, sebuah kisah
permohonan maaf yang begitu menyayat hati antara sahabat dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa ikhlasnya perhubungan mereka kerana Allah Subhanahu wa taala. Mereka sanggup apabila mereka tersalah, mereka memohon maaf. Apabila mereka tersandung, mereka sanggup menundukkan diri mereka untuk memohon maaf. Mudah-mudahan akhlak dan sifat yang mulia ini juga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazidullahu al-abda bi'afwin illa izzah. Allah Subhanahu wa taala tidak menambahkan kepada hamba-Nya dengan kemaafan kecuali kemuliaan. Apakah makna daripada hadis ini? Maknanya semakin kita bermaafan, semakin kita memohon maaf ataupun memberi maaf, semakin itu kita meningkat tinggi kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan ingat kita mohon maaf, kita mengalah, kita kalah, kita pengecut, oh minta maaf. Kamu kalah, kamu hina. Kamu dah serah kalah. Tak. Janji Nabi sallallahu alaihi wasallam izzah, kemuliaan di sisi Allah, izzah. Seorang yang sanggup tawaduk dan merendahkan dirinya untuk memohon maaf ataupun meminta maaf dan memberi kemaafan. Benar orang itu banyak melakukan kesilapan kepada kita. Tapi Rasulullah SAW itu orang yang cuba membunuhnya, dimaafkan. Orang meletak racun di makanannya, dimaafkan. Orang menyihirnya, dimaafkan. Orang menganiaya keluarganya, dirinya, dimaafkan. Fatah Mekah menunjukkan kemaafan yang besar dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan lihat bagaimana sifat keampunan Allah Al-Ghafur. Betapa banyak hamba-Nya yang berdosa dan bermaksiat kepada Allah, tetapi Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Apabila semakin kita mendambakan keampunan dan kemaafan di sisi Allah, maka mudah-mudahkanlah memaafkan manusia. Seorang yang inginkan kemaafan yang besar di sisi Allah, maka ringankan dirinya untuk memudahkan kemaafan di sisi manusia. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan hakikat ini kepada kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah pandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayang, mengeluarkan segala macam permusuhan, kedengkian daripada hati kita, dan mengisi dan juga menghiasi diri kita daripada dengan sifat-sifat dan juga akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita husnul khatimah dan menghindarkan kita daripada su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.